Jadi penting untuk kita tahu semua data ini dan memahami implikasi data ini terhadap pekerja dan juga kualiti hidup di Malaysia ataupun sosioekonomi secara umumnya. Jadi kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Baik, Prof, pertama sekali mungkin boleh kongsikan apakah faktor utama di sebalik peningkatan tenaga buruh sebanyak 0.1% pada bulan Ogos ini, dan mungkin bagaimana perubahan ini mempengaruhi jurang sosial terutamanya dalam kalangan kumpulan pendapatan rendah dan juga wanita. Ya, Nabila, pasaran buruh yang menunjukkan peningkatan sebanyak 0.1% ini dipacu oleh pelbagai faktor, terutamanya kita lihat perkembangan ekspor yang kekal positif setiap bulan sepanjang tahun ini, dan juga kita juga melihat pelbagai inisiatif yang berkaitan pengambilan pekerja telah dilancarkan di bawah kerajaan melalui pelbagai pelan induk negara. Dan satu yang kita nampak, ada beberapa sektor, terutamanya sektor pelancongan yang menyaksikan peningkatan dari segi kemasukan pelancong asing, dan ini juga menyebabkan sektor tersebut berkembang dan mengambil lebih banyak pekerja. Dan apabila prestasi tenaga buruh yang terus meningkat ini, ia sebenarnya turut mencerminkan keyakinan yang berterusan dalam pasaran pekerja serta ekonomi. Dan apabila kita lihat juga pertumbuhan kredit negara kita yang sentiasa positif, terutamanya suku tahun kedua 5.9%, ini adalah yang amat kukuh dan pesat, dan kita menjangkakan prestasi tenaga buruh ini akan terus berada dalam kedudukan yang stabil serta mampu berkembang pada bulan-bulan yang akan datang. Prof, Dan kalau kita lihat pula, kalau kita lihat pasal kumpulan pendapatan rendah wanita, sudah tentu mereka juga akan mendapat limpahan daripada peningkatan ini. Mereka akan dapat lebih banyak peluang untuk mendapat pekerjaan yang menjanjikan gaji yang juga lebih tinggi. Baik Prof, kalau kita lihat dari pembentangan data tadi, bilangan penganggur sebanyak 0.9% menunjukkan pengurangan yang ketara sebenarnya dalam pengangguran. Jadi adakah ini bermakna peluang pekerjaan itu ia bertambah, tapi adakah ia berkualiti ataupun ia sekadar tertumpu kepada pekerjaan sementara ataupun yang bergaji rendah yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sosioekonomi dalam jangka masa panjang, Prof? Ya, penurunan kadar pengangguran ini sudah kurang daripada peratusan sebelum pandemik, dan ini bermakna lebih ramai sudah mendapat pekerjaan. Tetapi betul, kita tidak mahu mereka mendapat pekerjaan semata-mata hanya untuk mendapat pekerjaan, tetapi gaji itu tidak tinggi. Namun apabila kita lihat laporan survei gaji buruh yang baru-baru dikeluarkan bagi suku tahun pertama, telah menunjukkan median gaji pekerja formal meningkat kepada RM2,844. Ini bermakna apabila pengangguran berjaya diturunkan, bermakna lebih ramai yang bekerja, dan mereka yang bekerja ini pula secara puratanya memperolehi gaji yang lebih tinggi. Dan ini akan mampu meningkatkan kualiti hidup kerana mereka mendapat gaji yang lebih bermaruah dan turut mengurangkan ketaksamaan pendapatan di dalam kalangan masyarakat. Baik Prof, antara lain kita boleh tengok adalah berkenaan dengan data ataupun statistik luar tenaga buruh tadi. Mungkin Prof boleh bantu kami faham mengapa bilangan penduduk di luar tenaga buruh ini kekal dan hampir tidak berubah, dan mungkin apakah kesan jangka pendek dan juga panjang dari segi sosioekonomi daripada keadaan ini, terutamanya bagi golongan yang tidak menyertai pasaran buruh seperti suri rumah, pelajar dan juga warga emas. Ya, apabila kita lihatlah bilangan penduduk di ubah ini, memang sesuatu yang kita tidak boleh harapkan akan dapat 100% bekerja, kerana memang mereka ada alasan yang kukuh. Tetapi kalau kita lihat, ada antara sebab mengapa mereka tidak dapat bekerja adalah sesuatu yang kita sudah sedia maklum, bahawa kerana menguruskan urusan keluarga, kerana melihat kepada situasi individu itu sendiri, itu mungkin tengah bersekolah ataupun menjalani latihan. Tapi bila kita lihat, bila tanggungjawab keluarga itu, dia mungkin melibatkan tidak ada
orang kata kemampuan untuk kalau ada anak sebagai contoh untuk menjaga, mencari orang yang boleh menjaganya. Itu sebab dia dapat bekerja. Disebabkan itulah kita lihat kadar penyertaan tenaga buruh wanita masih lagi rendah, 56.7% berbanding lelaki. Oleh itu, apabila kita lihat situasi yang mana bilangan penduduk di luar Timur Barat kekal ini harus terus diberi perhatian oleh kerajaan, terutamanya di kalangan suri rumah ataupun pelajar ataupun warga emas, supaya mereka juga dapat meningkatkan pendapatan dan seterusnya sosioekonomi isi rumah itu juga dapat lebih diperbaiki. Prof, kita nak tengok juga berkenaan ataupun kita nak teliti berkenaan dengan bilangan penganggur dan juga kadar pengangguran ini. Kalau kita nak lihat agak susah ya nak menurunkan satu mata itu. Kita dapat lihat 3.3 ini kekal dalam jangka masa yang lama iaitu 9 bulan. Jadi mungkin bila kita dah turun ke 3.2 ini, bagaimana untuk kita orang kata memperbaiki ataupun tambah baik apa yang kita ada sekarang untuk mencapai pengangguran yang lebih orang kata lebih kurang dan juga kadar tenaga buruh yang lebih tinggi pada masa akan datang, dan bagaimana untuk kita kekalkan momentum itu, Prof? Ya, memang nampak perubahan tu lebih masa, tetapi sudah tentu ada beberapa pendekatan yang kita boleh ambil yang boleh memastikan bahawa kadar pengangguran ini dapat diturunkan lagi ke kadar yang lebih rendah. Sebab kalau kita tengok walaupun 3%, tapi jumlahnya lebih 500,000 yang masih menganggur. Antara yang kita boleh lakukan seperti mengurangkan kemengetan kepada pekerja asing, iaitu polisi pengambilan pekerja asing itu harus diperketatkan, mungkin hanya untuk sektor tertentu, kemahiran tertentu, dan digantikan dengan pendigitalan ataupun automasi yang memerlukan pekerja berkehamilan tinggi dan sederhana di kalangan warga tempatan untuk mengendalikan mesin-mesin ataupun aplikasi tersebut. Dan satu lagi yang kita lihat, kebanyakan majikan ini juga akan bermotivasi untuk mengambil pekerja tambahan jika pengambilan pekerja itu akan meningkatkan produktiviti syarikat dan juga keuntungan. Dan pengenalan gaji progresif akan membolehkan kita melihat lebih ramai lagi pekerja diambil untuk meningkatkan Baik, Prof, bergerak memasuki ataupun menjelang pembentangan bajet belanjawan 2025 pada 18 Oktober dengan data-data yang saya bentangkan tadi, mungkin apa bentuk penawaran ataupun insentif yang boleh ditawarkan kerajaan ataupun dibawakan dari segi peruntukan dalam belanjawan akan datang untuk kita menarik lagi minat ataupun mengurangkan lagi kadar pengangguran dan meningkatkan lagi kadar tenaga buruh dalam masa akan datang? Saya melihat untuk belanjawan 2025 ini kemungkinan inisiatif yang akan diperkenalkan adalah bersifat penambahbaikan kepada inisiatif sudah ada. Kemungkinanlah akan berlaku penilaian semula terhadap gaji minimum dan juga seperti saya sebut tadi pengenalan kepada gaji progresif dan juga lebih banyak inisiatif kepada majikan untuk mengambil pekerja tempatan yang berkemahiran dan tidak terlalu bergantung kepada pekerja asing. Dan selain daripada itu, usaha kerajaan menarik pelabur luar FDI melalui pelbagai perjanjian unilateral seperti RCEP, CPTPP dan yang terkini menyertai BRICS akan membawa lebih banyak lagi pelaburan yang berimpak tinggi, yang memerlukan pekerja berkarir tinggi di negara kita. Dan itulah saya harap dalam belanjawan 25 ini akan dapat direalisasikan melalui pelbagai inisiatif ataupun program yang menjurus ke arah meningkatkan pengambilan tenaga kerja buruh di Malaysia dan mengurangkan pengangguran. Baik, semoga harapan dan juga aspirasi Prof itu tadi dapat direalisasikan dalam pembentangan belanjawan 2025 pada 18 Oktober Jumaat minggu hadapan, dan segala perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam platform digital Astro Awani dan juga semua platform digital Astro Awani.